stress strain relation dengan stress and strain lah. So 3 topik tu saja yang akan masuk untuk test 1 lah. Okay, so test 1 is comprised of 10% marks, right? So it's not much compared to assignment 1. Okay, assignment 1 is 30%. Test 1 hanya 10%. So try to do best on both lah assignment kan. So at least if you get 30% out of 100, so not much to work on to get pass lah. Okay, so today I will continue on corrosion. So kita share slide kejap. Okay, so corrosion is a culprit dalam material material design. Why? Sebab when kita deal dengan material, usually dalam plant, okay, proses plant, we deal a lot of metal. Banyak material kita metal. Kalau kita cakap pasal benda-benda lain, contoh baju bomber ke, basikal, bulletproof jacket ke, ataupun buat basikal ke, tayar kereta, komponen dalam dia mostly is not metal lah. Body metal kalau kereta. Okay, tapi komponen dalam dia bukan metal. Tapi dalam chemical plant, mostly is a metal. Okay, so it's not heavy metal, it's a metal lah. Sama ada alloy, ada combination of metal ke apa kan. Okay, so dia mixture. So when we deal with metal, metal ni dia punya musuh dia adalah corrosion lah. Okay, macam kita lah kita lama duduk kat rumah, cuti lama, hari raya, tak habis-habis lagi, musuh kita malas. Okay, bukan awak je, saya pun sama. Okay, musuh kita tu malas. So dia jadi macam culprit lah dalam hidup kita. Okay, satu lagi musuh kita adalah suka tangguh kerja. Kan, macam saya ada banyak kerja tak bertangguh. So end up bila dah due kita stres. Sebab apa? Sebab kerja kita tak siap. Okay, so corrosion ni dia adik-beradik lah dengan metal. Musuh ketat So kita nak tengok what is corrosion. Is a degradation result from the interaction with its environment. Macam kita tadi malas tadi adalah interaction kita dengan environment. So seronok makan, seronok jalan raya, seronok duduk rumah, seronok tengok TV kan, so kita jadi malas. Tapi kalau metal, dia corrosion ni adalah interaction dia. So common metal, dia memang akan effect lah dengan corrosion. So basically the corrosion is restricted to the environment attack lah. Only metal. Okay, therefore non-metal is not included in corrosion. They have degradation. Okay, other kind of non-metal material, they degrade. Okay, they degrade, but it's not corrosion. Okay, kalau seramik dia degrade, dia mungkin boleh pecah, kan? Kalau kaca dia mungkin boleh pecah, dia degrade. Maksud dia kalau kadang-kadang periuk kuali mak kita pun kadang-kadang dia degrade lah, dia bocor dan sebagainya. Kalau yang lama sangat pakai kan. Tapi usually jaranglah kuali kita tu karat. Kalau kita tak guna baru dia karat. Tapi kalau kita selalu guna, selalu basuh, selalu bersihkan, jaranglah dia karat. Tapi kalau kita biarkan je, dia akan karat lah. Itu kalau metal. Kalau kuali yang pakai metal lah. Sekarang kan kuali periuk banyak kan. Teflon lah apa-apa. So dia proses dia, degrade dia lambat sikit. Okay. So all metal dia sebenarnya tak stable in pure form. Kalau kita tengok material kita dalam jadual berkala, okay, so bawah tu kita ada satu set jadual berkala. Yang bawah tu dia kita panggil earth rare, okay, nadir bumi. Dalam bahasa Melayu dia nadir bumi. So earth rare tu lah yang kita sekarang mine. Kita mining dia atau kita korek dia untuk kita buatkan kita punya gadget-gadget ni. Sebab apa?
sebab dia stable compared to metal. Okay, so the iron ore are mined and smelt to iron. Some steel alloy and carbon are used to combinations of other elements. Okay, metal ni kalau dia tak stable, dia become oxide lah. Dia senang nak combine dengan oxygen to become oxide lah untuk stabilkan dia. Okay, kamu kena belajar chemistry dulu. Kita ada electron, so they have charges. So to form certain things, they kena change the charges to make it stable, sama. Okay, alloy pun, when we want to mix up, dia tak boleh mix up A dengan B senang-senang. So kita kena tengok mixing tu ratio dia apa, pertama. Yang kedua, is it compatible? Sometimes A ni lebih prone untuk corrode. B ni kurang. So apa effect dia bila kita campur dua? Okay, so benda macam tu lah kita kena tengok. So corrosion results in thinning of metal. Selalunya kita cakap pasal plant, proses plant. Kita cakap dekat rumah je. Selalu dekat tingkap dapur ada grill sebab tingkap dapur tu selalu basah, terpercik air. So cepat dia berkarat. So surface dia pun akan porous, brittle. Kalau kamu tekan cucuk dia sikit lama dia tercabut. So metal tu akan jadi thinning, nipis. Pagar dekat rumah, yang rosak dekat rumah saya ni pintu tong sampah tu. Dah roboh dah sebab corrosion. Okay, so dia terdedah kepada air hujan kan. So cuaca dekat Malaysia ni hujan dan panas, humid ni. So dia asyik dah sudahnya dah roboh dah. Dah baiki pun roboh balik sebab karat tu. Kan, so maknanya kena buat plate barulah, maksudnya kena buat pintu tong sampah yang baru. Okay, leaks and sudden failure and damage of equipment. Yang ini bila macam tu lah, bila dah bocor kecil leaking lah. Leaking ni kalau kita deal dengan high pressure vessel or high temperature vessel, so dia akan lead sudden failure kan, akan bahaya so kita bukan cakap pasal kita punya botol minyak bocor, kita tak cakap pasal kita punya sos tomato pecah ke kan, tak. Okay, bila kita deal dengan high temperature, high pressure chemical, hazard dia sangat besar. Kan, sebab tu kalau kamu nak pergi kilang kan, kalau ada staff yang suka isap rokok, dia ada sediakan tempat untuk isap rokok. Dia tak boleh isap rokok dekat dalam kawasan plant. So it's dangerous. Kalau siapa yang suka isap rokok lah kan, vaping ke whatever lah, sebab sometimes vaping, tapi vaping is not they don't have any ignition vaping ni kan. Cuma bateri vape tu lah kan yang selalu jadi isu, mudah terbakar, dia macam power bank. Okay, so basically cuma nasihat saya, kalau you love to smoke, smoke ni kalau dekat Malaysia kita boleh cakap cigarette lah kan. Tapi kalau you cakap duduk overseas, are you smoking? It's not cigarette it's a weed, marijuana. Okay, so jangan buatlah benda macam tu. Okay, kalau kamu ada habit tu, if you able to leave it, tinggalkan dia, then it's good. Okay, jangan continue lah. So it will damage your lung. Even though second hand smoker pun. Okay, so decreasing loss of heat transfer. Sometimes when you have a process, the target output of your heat exchanger, such example, is 45 degrees C. However, towards the end of the process, outlet of the heat exchanger, you didn't achieve 45 degrees Celsius. Then there must be something wrong with your heat exchanger. Either they have accumulations of algae or whatever, or they have corrosion accumulation. Maknanya dia kita tak achieve apa yang kita nak. Loss of heat. So bila kita tak achieve apa yang kita nak, so kita tak dapat lah tu kita kan set point kan, set the point, apa temperature, apa pressure yang kita nak. Kalau proses tu tak achieve, means that kamu something wrong with your system lah.
So sistem tu kena check. Itu the purpose you need to standby tu bila proses. Sebab kita run proses chemical plant is not 10 hari, 20 hari, 1 tahun. Kita run dia simultaneously up to 20 to 25 years. Kita tutup dia masa shutdown je. Sometimes shutdown pun ditutup by part. Block A, Block B, Block C. Block A, Block B run, Block C close. Okay, so kita run proses tu bukan hari ni run esok tutup, tak. Production process dia forecast. Maksud dia forecast, kamu tak ready lagi barang, buyer dah ada. Contoh minyak sawit ni, isu sekarang isu minyak sawit. When Europe people suka main dengan minyak sawit ni, why? Dia kata minyak sawit ni isu dia banyak manipulation, habis rumah orang hutan hilang bila kita deforestation kan untuk tanam sawit dan sebagainya. Okay, lepas tu banyak keburukan yang dicanang-canang. Sebab tu kita ada Malaysian Palm Oil Board yang bekerja di mana-mana untuk make sure that kita boleh export kita punya sawit. Recently, Indonesia, the largest distributor of palm oil cut off dia punya sawit because dia punya production dekat dalam, dia punya price dekat Indonesia sendiri terlalu mahal. So dia cut off, dia fulfill dia punya needs, demand dia, then only dia export. Isu dia, production sawit ni, kita cakap pasal sawit pula kan. Isu dia production sawit ni, sawit is the largest, the most stable oil dalam dunia. You pakai minyak kacang, you pakai minyak jagung, you pakai minyak soya, you pakai olive oil, dia tak sama. Dia punya stability tak sama macam sawit. Dia tak boleh guna dekat high temperature. Even though you have olive oil ni dia ada region dia, virgin, extra virgin kan. Kalau yang extra virgin tu tak sesuai untuk goreng langsung, untuk letak kat pasta, salad boleh. Okay, because of the stability of the oil. So when the industry is, the Indonesia cut off the production, export production, so pengusaha-pengusaha makanan besar dunia, dia akan effect. Contoh, recently Ferrero Rocher, okay, and Nutella, they are using lots of sawit, palm oil kat dalam tu. Sebab tu kalau kamu tengok, dia punya Nutella tu likat je, berkilat, because of that oil. Okay, so industri ini besar. You talk as a chemical engineer, it's not like aku nak kerja dekat Pelantar, aku nak gali minyak, or Petron, Shell, Petron, Shell, Petronas, tak. Banyak industri you can explore. Even the maritime industry. Okay, so widen your search. Make sure you try to explore as many as company as you can. The important things that you need to have is to have a huge mind, pandangan yang besar, so fikiran yang besar, so you can adapt with that situation. So kita cakap pasal corrosion balik. Unpleasant appearance. So biasalah corrosion ni nampak tak cantik lah, macam rumah saya tadi. Dah roboh dah tong sampah tu, so tak adalah pintu tong sampah, tak cantik kan. Okay, kalau kita perempuan ni nampak tak menarik lah kan. Kan, tapi beauty is in the eye of beholder kan. So sometimes you define beauty differently. Berkarat pun cantik kan, who knows. Okay, so that is results of corrosion. Basically corrosion ni culprit. Dia macam cancer. Kalau kita dekat human ni, dia macam cancer. Things yang spread easily. Okay, tapi dekat industri, dia memang, you tak deal dengan dia, dia akan hancurkan you. Itu saja. Macam sifat malas tadi lah. You tak deal dengan sifat malas you, habis. Kerja banyak bertanggung. Okay, so corrosion ni dia akan effect benda tak cantik lah. So macam damage of equipment tu, of course lah kita tak nak kan. Equipment satu reaktor 30-40 juta and suddenly damage because of the corrosion. Oh my god. That is the worst case scenario. Yang selalunya kita, that is the reason why kita ada inspection. Okay, because we need to do inspection rapidly dekat equipment tu. Kita tak nak dia fail. Macam kereta, okay,
Kereta until certain mileage you need to service, tukar ni, tayar botak, tukar tayar kan. Sebab apa? Sebab kita tak nak kereta tu fail. Suddenly tengah jalan, nak balik raya, rosak. Kita tak nak benda macam tu lah. So prevention is better than cure. Once dah rosak, you need to tow. You need to tow, lambatlah sampai kampung. Kalau equipment kamu rosak and explode, you need to shut down your plant. Satu hari rugi berapa juta. You tak payah cakap production besar-besar. You cakap production kecil-kecil je. Katalah Khairul Amin keluar sambal dia. Hari ni production seminggu ni patut sambal hijau. Saya tak tahulah dia ada sambal hijau ke tak kan. Okay, sambal hijau. And suddenly one of the processor atau vessel dia rosak. Dia hanya run 3 saja instead of 4. So production rate dia low. Dia tak boleh meet the demand. So dia rugi. Even though dia boleh still jual lagi 3 vessel tadi. Produk dia daripada 3 vessel tadi. Okay, so that is the idea. Bila kamu kerja, benda ni yang kamu kena fikir. Sometimes you graduate as a chemical engineer but you go for the business development punya group. Why? Because you need to think as a businessman. So benda-benda macam ni lah. So what is the pros and cons? How you make a decision? So this is the thing. Okay, so cost of corrosion ni dia amounted lah. So banyak lah. Kita tak nak cerita pasal cost. Kita nak maintain tu, prevention tu maintain. So kita tak nak replacement. Once dia dah explode, you need to replace. Jadi satu hal. Okay, so that's why kita ada maintenance selalu. So agent dia moisture, oxygen, acid and base. Sometimes you working condition you tak ada acid or base. Tak ada kan? Macam doktor, our process is not acidic process. Okay. However, you still need to maintain. You need to provide a corrosion allowance to your material once you do the design. Okay, rumah yang kat tepi pantai selalu, nampak tak dekat tangga ni? Dia ada dekat join ni, ada karat dekat join ni. Dekat join ni ada karat. Kadang-kadang benda ni terjadilah. Okay, sebab dekat tepi pantai selalunya sea water dia lebih prone nak corrode. Sebab tu kalau kamu punya plant, okay, kamu punya proses plant tepi pantai dekat port lah. Port Kelang, Kuantan Port, mana-mana port lah. So usually you use stainless steel. Why? Because dia tak nak karat. Macam kamu deal dengan food. Kedai mamak so hari dah balik Shah Alam, boring dah makan rendang, lontong, sate, nasi dagang, nasi impit, pulut. Boring dah nak makan tu, so kamu pergi kedai mamak makan nasi Hakim tu dengan kuah dia, dengan bendi, dengan keropok dengan ayam goreng kan. Kamu perasan tak dia pakai stainless steel? Kenapa? Dia avoid contamination. That is the safest. Kamu pakai pinggan plastik, saya ada pinggan plastik kat rumah tu. Bila dia bercalar sikit, dia dah melekat. Kunyit dah melekat lah. Yang apa-apa berwarna tu kan. So dia tak sama macam stainless steel punya dulang yang kita makan roti canai tu. Toasted paper lah, apa benda KLCC dan benda tak sama. Sebab dia lagi mudah dibersihkan. Dan mudah dihandle sebab dia stainless steel. So deal with food. When you go with deal with food industry kan, memang kena guna barang yang tidak ada kontaminasi. Contamination. Sebab tu kalau kamu tengok kan orang yang buat kek besar-besar, siapa yang ada hobi dia buat kek, selalunya dia pakai mixer bowl either kaca ataupun besi. Jarang mixer bowl dia plastik. Kalau saya beli yang mixer yang murah tu memang dapat bowl plastik. Tapi kalau heavy duty punya, industrial scale punya, dia pakai either kaca ataupun besi. Sebab apa? Because of that contamination. Dia tak nak corrosion ni. Corrosion ni nampak simple tapi dia bahaya. Ini yang terjadi dekat Kelantan. Siapa orang Kelantan ni berasak sikit lah hari ni kan. Saya bukan nak kutuk lah, tak ada. Tak. Kelantan minta 7 bilion dari kerajaan pusat untuk settlekan masalah air. Apa masalah air dekat Kelantan? Masalah air dekat Kelantan adalah piping system. Piping dia dah korot. Bila piping dia dah korot, water pressure kat dalam air tu reduce.
Sebab tu most of the rumah dekat Kelantan dia pakai water pump. Why? Dia nak tarik air daripada sumber air. Basic air adalah basic fluid mechanics. Kamu nampak tangki air selalunya berada di atas. Okay? Di atas dan dia turun ke bawah untuk supply dekat rumah-rumah. Tapi dekat Kelantan, dia kena pakai water pump sebab dia nak tarik air. Air pressure water tu tak kuat. Because of this corrosion. Idea dia, you need to change the piping every 10 to 15 years. Sebab tu air dia kalau kuning. Saya tak tahulah dekat Kelantan masih ada ke tak sebab kat rumah mak mentua saya okey. Dulu kat rumah nenek saya memang kuning. Buka je pipe, macam teh tarik tu keluar. It's dangerous. Dangerous why? It's hazardous. Kalau kamu tak filter dia. Tak ada karat. Nampak? You think it's simple eh? You live in that situation for how many years? 30 years. 30 years. Kerajaan negeri memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah. Nampak? So, saya bukan politician. Saya nak cakap dari pandangan seorang jurutera. So, it's dangerous. So, nasihat ibu kamu, bapa kamu, jika nampak keadaan macam tu, first, filter the water. Second, boil the water. Even you use a water filter, itself pun is unable to solve the problem. Sometimes kamu nak senang kan, kamu guna air kuku kan. Kuku is filtered water. Kuku ke kowe whatever lah kan. Yang diorang buat apa? Diorang buat memes tu kan. Bukan buat memes lah. Buat jokes tu yang kata Bella kena dera tu kena air kuku ke air apa kan, picit sendiri kan. So it's not safe. Okay, so sebab corrosion dalam piping tu, can you imagine the whole system is being corrode. Sebab dia need to change. Sebab tu kadang-kadang dekat Selangor ni dia kata gangguan bekalan air dimaklumkan dari sekian hingga sekian untuk penukaran pipe air. Pipe dalam kat tu, piping system tu yang dia nak tukar. Dia kena tukar sebab dah karat. Okay. Kamu nampak simple tapi sebenarnya dia tak simple. Corrosion ni dia bukan benda yang mudah lah maksud dia. Okay. So yang ni kamu dah belajar. So electrochemical corrosion ni boleh jadi. Okay, kamu belajar when the electron be transferred so that they has oxidations and some have reductions. So this corrosion electrochemical corrosion or lagi satu saya ingat apa is based on the electromagnetic frequency series ni, EMF. So if you put two metal together, jauh jarak dia, so dia lagi senang nak reduce, oxidize. So you need to put it clear, similar, masa dekat-dekat. Okay, contoh dia aluminium and magnesium, then fine. If you put nickel and ferrum, so dia jauh, so dia lagi senang nak corrode. Yang ni kamu dah belajar masa chemistry, kalau tak silap saya form 4. Lagi clear kan macam mana kamu design. So yang kita buat elektron, lukis. Okay, so this is based on the EMF series. So dalam life kita pun sama lah. Kita nak kahwin orang pun kita tengok yang dekat-dekat langgan kita. Contoh cadmium dengan ferrum kan. Zinc dengan aluminium boleh. Okay. Kalau gold ataupun aurum dengan magnesium tak sesuai. Kita tak boleh mix tu. Tak boleh campur dua. Tak sesuai lah, jauh sangat. Mudah corrode. Dia tak compatible. Kamu nak match kan ni pun dia kena compatible. A dengan B nak match kan ni compatible. Dia jadi alloy tu. Dia nak kena compatible. Dia tak compatible, dia akan prone untuk corrode. So this is galvanic series. Okay. So gold and platinum macam kita tahulah dia inert. Okay, sebab tu kita boleh pakai barang kemas, pakai cincin platinum, D-gems lah, Tiffany lah kan. Kalau kamu beli Pandora, dia stainless, dia silver. Dia bawah sikit. Pandora tak murah juga saya tengok Pandora, saya tak minat Pandora. Kamu mungkin minat lah kan sebab dia tak gold, tak nampak macam makcik jemah sangat kan.
So dia nampak macam orang muda sikit kan. Tapi dia silver. Sometimes dia coat dengan gold. Dia sadur. Tapi dalam dia silver. Tapi harga dia tak murah juga. That's why I will suggest you to have either gold or platinum. Yang perempuan lah kan, yang lelaki tak adalah terlibat kot kan dengan kancah-kancah membeli barang kemas ni. Kan? Tapi kalau perempuan, you go for gold. I always suggest to my Chinese friend. Okay, masa saya belajar dulu ada Chinese friend. Chinese dia suka, kawan Chinese saya dia suka beli handbag, dia suka beli Pandora. Saya kata, why you go for this kind of jewellery? Saya kata kat dia, why? You cannot sell back. Lepas tu dia kata, adalah Prelove punya, it's not as much high as gold. You pergi kedai pajak ataupun Arahnu, dia tak terima Pandora, tapi dia terima gold. See, tapi tak adalah kita buat kita punya reaktor dengan gold, tak. Because gold is expensive. Kita beli material, metal ni kita beli by weight. Sama macam kita beli emas. Kita beli emas tu berapa gram, 3 gram, ada upah ni RM30. So 3 gram darab harga semasa berapa campur upah. So itu harga gold. Sama. Kita beli metal, kita beli lead, kita beli aluminium, kita beli zinc, kita beli magnesium, kita beli paku pun timbang. Kamu nak buat rumah kan, kamu beli paku kan, dia timbang. Berapa ringgit tu. Kadang-kadang dia dah pack kecil-kecil tu, RM2. Dia dah timbang lah tu. Because paku besi kan. Okay, so dia beli by weight. So next, kamu nak invest, gold is a good opportunity. Kan, saya ni bukan politician, saya bukan investor, saya nak beritahu kamu je. Gold ni bagus lah opportunity untuk kamu invest. Dia low inflation, dia tak ada. Dia bukan ringgit dia bukan duit. Duit kita terlibat dengan inflasi. Kadang-kadang duit kita jatuh, kadang-kadang even though if you, my friend, seorang mak dia Thailand Siamese, dia nak balik raya dekat Thailand pun dia fikir banyak kali sebab dia kata duit ringgit jatuh, rugi. Dulu equal, kadang-kadang Malaysia lebih, RM1 tu RM1. RM1 sama dengan 1000 Thai baht. Okay, Thai baht. Sekarang RM1 tak sampai 1000 Thai baht, tak dapat. Rugi. Dia nak balik raya pun dia fikir currency exchange. Sebab tu barang Thailand, sekarang recently kalau kamu belilah kan, periuk ke kuali, buaya ke, dia mahal sikit. If you buy things, saya cerita macam-macam. If you buy things made in Thailand, it's much more better than made in China. Why? Because Thailand punya production lagi better. Tapi dia tak vast lah, maksudnya tak besar. China dia punya production besar. So kamu boleh dapat semua je made in China. Even if kamu beli jeans apa-apa pun, kadang-kadang made in China. Sebab dia besar. So benda-benda macam ni, dia akan effect lah corrosion. Especially in sea water. Kadang-kadang kan kita cari gali minyak. Kita cari gali minyak tu bukan kat darat. Dekat dalam air. So dia prone untuk corrode lagi cepat. Sebab tu kadang-kadang kalau kamu tengok dekat Planta, contoh hari saya pergi Langkawi, nak pergi apa, 101 Island, benda saya pun tak tahulah, suami saya bawa. 101 Island tu satu yang kita duduk kat sini boleh masuk kat sana, ada main apa benda saya tak main pun. Dia punya Planta tu dia pakai plastik lah, dia floating, dia macam gerak-gerak. Dia tak ada yang jetty, macam saya pergi pulau apa yang dekat Langkawi tu, satu pulau kecil. Tak ingat. Dia jetty dia masih batu. Batu lepas tu ada tangga, ada besi kan. Dia buat tu sebab orang nak menunggu kat situ, orang nak pergi kerja kan. Okay, kalau dekat yang 101 tu, dia pakai plastik saja, floating saja. So kita jalan atas tu kita pun goyang-goyang sekali. Sebab apa? Sebab dia nak deal dengan sea water ni lah. Sebab bila deal dengan sea water, dia tak nak corrode. Material macam tu lebih senang handle. Okay, corrosion ni ada dua form, satu uniform, satu localized. Localized ni dia attack setempat. Uniform ni maksud dia satu tu lah, satu benda tu kena. Semua kena uniform. Selalu dia macam kalau kita kata cancer ni dah stage 4 lah, stage 4. Dia dah attack ada organ. Kadang-kadang tengok cancer patient ni
dia weak because the cancer cell has been spread to the other organ of body. Bila dia buat chemo or radiotherapy, dia attack not only bad cell but also good cell. Sama macam corrosion. Ada corrosion yang dia attack certain part, ada corrosion yang dia attack semua dah. Okay, so kena, sebab that is the reason kita kena buat inspection kalau kat equipment. Reason juga kenapa kita kena buat medical check up. This is the reason. Cakap, alah saya selalu buat medical check up, saya selalu sihat, saya tak sakit, and suddenly Tuhan nak bagi. Then you accept. Kan sakit tu menghapuskan dosa. Adalah dosa-dosa kita yang tertinggal. Mungkin Tuhan suruh kita banyak bersabar kan. Benda tu tapi kena usaha. Jangan bersabar je. Sabar tu tak boleh. Kena rawat. Ada setengah orang dia tak nak rawat. Aunty saya dia tak nak rawat. Tapi dia survive 9 tahun dengan breast cancer. Dia tak nak rawat. Dia rawat. Orang zaman dulu kan dia rawat cara kampung. Tu yang mak saya marah lah. Mak saya kata no, you need to go to hospital, seek for treatment. Tapi dia extend without the treatment, life dia 9 years. Tapi sakit lah kan. So kita tak nak benda macam tu. So anything happen to you, seek for the right help. Corrosion pun sama. Ada you detect corrosion, buat prevention, buat action. You detect corrosion, you tengok aja tak ada kerja. Okay, so localized dia either micro, small, you cannot see, or macro. Macro ni memang nampak lah. So micro ni maksud dia you kena tengok dekat small microscope ataupun you test dia. You baru nampak. Okay, so form of corrosion nanti kita tengok. Yang ni dia punya ni lah. Dia punya type. General ni dia attack semua. Attack evenly over the entire surface. So tengok dekat sini kat tepi laut ni habis karat dah. Ni let go je lah. Kan kalau kat rumah kita, rumah saya ni pun berkarat. Kamu bayangkan yang duduk tepi laut lagi cepat berkarat. Sebab dia ada salt tu tadi. Okay, so uniform, regular removal on the soil is usually expected. So the corrosive environment have the same access. Maksud dia boleh akses kepada semua tempat yang ni. Sama. Same access lah. So uniform. So dia ni gambar dia. So kalau dalam SEM ni gambar dia. Dia macam sel. Nanti you buat research project. Benda-benda macam ni lah kamu nak tengok image macam ni. So image dia macam mana sebenarnya. So sekejap saya ada tak image. Tak apa nanti saya tengok. Ada tak image lama saya. Scanning microscope. So piting ni macam dekat kuku kamu. So dia ada lubang atau lekuk-lekuk. Dia susah nak nampak sebenarnya. Cavities or holes are produced in material. So it dangerous than uniform. Uniform tadi kita nampak. Because it hard to predict and detect. Macam kat kuku kita ni kalau ada lekuk-lekuk-lekuk tu ada. Kuku yang sihat dia ada putih kat bawah. Tengok kuku kamu. Kan dia ada putih kat bawah tu mana sihat lah. Kalau kamu pergi jumpa sensei tabib Cina. Dia kadang-kadang dia tengok tangan dengan kuku kamu je. Dia boleh nak bagi ubat apa dia tahu. Tabib Cina ni bukan bomoh. Bomoh tu kan dia ada jin lah apa benda tu kan. Tabib ni selalu dia bagi herbs. Sometimes kita tanya dia, ni benda apa, tumbuhan apa, dia cakap lah. Kamu kena makan. So dia herbs So kadang-kadang kita nak merawat ni pun banyak cara. Kamu pernah tengok tak satu dokumentari dekat Netflix, dia buat test vegetarian. Dia jadi vegetarian selama berapa masa, so dia ambil result darah. Dia kata darah vegetarian sangat cantik. Vegetarian. So darah dia punya cell structure, hemoglobin cell, platelet cell tu cantik. Tapi kita tak boleh lah kot nak jadi vegetarian kan. Saya lah tak boleh kan, asyik makan ikan, ayam je kan, daging. So dia buat test. Nice to watch Okay, so pitting ni localized or chemical or mechanical damage
okay, to the protective oxide film atau present of non-uniformity of the metal structure atau high concentration of chloride, seawater example. So kadang-kadang kamu kan mix dia alloy, tapi alloy tu segregation distribution dia tak sekata. So dia attack setempat je, tempat yang lemah tu. So kita jadi pitting macam kuku kita lah. Kuku kita ni kita tengok semua je function dia kuku je kot. Dekat badan kita yang besar ni dia part dia kecil je. Tapi bila tak ada kuku sakit tak? Sakit. Cuba satu masa nanti kuku kamu tercabut, kena congkel ke, accident ke apa kan, terpatah, nak tumbuh balik ni makan masa yang lama. Kadang-kadang kan kita rasa benda tu tak ada, kuku dengan jari, dengan tangan lagi, kita rasa tangan tu lagi berfungsi lah, lagi besar. Kalau patah tangan orang seksa je kan, tapi kalau tak ada kuku pun seksa. So jangan anggap bila kamu nampak kuku kamu macam ada cagu ke apa, carilah ubat. Okay, crevice is localized form of corrosion usually associated with stagnant solution in shielded areas such as form under gasket, washer, insulating material, fastener head, surface deposit, disbonded coating, threads, clamps and etc. So means that kamu nampak crevice ni dia attack setempat je. Yang atas ni kamu tengok bolts ni dia tak attack pun dekat metal ni yang ke bawah ni karat. Localized. Satu part je. Yang mana lemah tu dia akan tu. Galvanic sama lah macam tadi kan. Elektro tu sebab galvanic lah. Okay, so dissimilar metallic material are brought into contact in the presence of electrolyte. So yang tu akan jadi anode, yang tu akan jadi cathode. Kamu tengok bolts and nuts ni, bolts, karat, nuts, karat. Okay, benda-benda macam ni lah. Yang ni dekat helicopter blade nampak tak ada corrosion ni. Sana helikopter ke kapal terbang ke apa ni, dia check non-destructive lah. Dia inspect. After certain thousands of mileage, dia akan inspect. Yang ni kepala pipe. Sekarang kepala pipe kita dah tak pakai besi dah. Yang ni brass Selalu kepala pipe ni kadang-kadang brass. Yang ni selalunya metal. Sekarang kita dah tak pakai metal lah. Sebab apa kita pakai metal dah? Sebab harga dia mahal. PVC lagi murah. Maintenance low. Okay. So, it's corrode near where it's contacted to a steel counterbalance. So, dia corrode dekat sini. So, bahaya Recently hari tu kita ada nahas helikopter kan. 2 orang mati. Jatuh, terhempas. So, helikopter ni dia lagi mudah jatuh daripada kapal terbang. Sebelum ni kita ada a few kita punya politician yang terhempas kan, jatuh dari kapal helikopter, jatuh helikopter, mati. Okay, so dia bukan sometimes mungkin witness lah engine failure whatever. Okay, so galvanic series some commercial metals and loss in water, so of course lah more cathodic, platinum lagi stable lah. Okay, dia lagi stable, gold lagi stable. Sebab tu kita boleh pakai gold macam saya cakap tadi lah. Kalau nickel, silver solder ke, stainless steel ke. Okay, dia prone ke anodic ni lah. Tengok cadmium, zinc, bronze, copper. Dia campuran. Cuprum and nickel, monel, 70-30. Yang ni yang dia itulah. So material ni bila kita nak beli, kita nak design, kita kena tengok proses kita. Proses kita has acidic ke, alkaline ke, whatever, kita tengok dan kita tengok sesuai. Sometimes bila dia prone nak tu, kita tak gunalah. Sebab kita nak, macam saya kata tadi, kita run proses ni bertahun-tahun Bukan hari ni run, esok tutup, hari ni run tak. Production kita tak macam tu. So bila kita run rapidly, kita kena make sure kita punya proses tu equipment tu able to withstand dengan condition tu. Sebab tu walaupun kamu kata proses ni bukan non-corrosive, you still need to have corrosion allowance. Maknanya bila design tu kena tambah thickness sikit. Allowance dia. Contoh kamu beli metal tadi kan, kamu beli timbang tadi 3 kilo, thickness, volume dia contohlah volume 3/4 darab tu, thickness dia 3 mm. So kena tambah allowance 2 mm kalau non-corrosive. So jadi 5 mm thickness. Kamu bayangkan kamu nak mold dia atau nak bentukkan dia
5mm. 5mm tu kita nampak nipis. Tapi bila besar, dia susah juga dah. Kita nak bentukkan dia. Okay, erosion based on the flow. Rapid flowing solution disrupt adherent surface. Okay, so thinning or removable surface film. Okay, ni dia akan erosion ni dia attack elbow, turbine, pump, tubes constructions. Yang turbulence lah, yang laju. Proses laju dia erode. Makin lama dia makin hakis. Macam kamu lah, kamu geser tangan kamu ni dekat kapet. Lama-lama terhakis lah tangan kamu. Geser dia, geser. Kamu gatal kan? Gatal ada kena gigit nyamuk. Geser-geser lain-lain berdarah. Dia erosion. Flow because of the turbulence. Sometimes kita nak reduce dia punya flow sebab kita tak nak dia erode. Dia macam hakisan dekat tepi pantai lah. Sekarang ni banyak pantai, dia letak batu lah kan, dia buat sempadan lah. Sebab dia tak nak benda tu hakis dah, stop. Kalau tak dia keep. Kadang-kadang kamu nampak pantai tak cak, alah dekat depan ni cetek. Kamu cuba letak kaki. Sometimes dia dah dalam. Sebab dia dah stick kat situ. Sebab tu jangan main. Kan hari tu ada kes di hari raya itu meninggal lemas kan. Dekat air terjun. Polis lemas. Sebab kadang-kadang dia terjerumus dalam tu. Dangerous it's a risk. Saya takut. Saya tak tahu kenapa. Saya takut nak pergi tempat macam tu. Sebab saya suka memikirkan benda yang bukan-bukan tu kot. Sebab dalam sungai, kadang-kadang sungai ke air terjun kan, air terjun dia terjun tu laju flow dia. Bila dia laju, of course dekat tepi tu memang akan slope, akan dalam. Lepas tu dia ada batu, takut kaki tersangkut kat batu ke apa, tak boleh nak tu, and then so macam tu lah. So erosion ni dia takes from groove, waste, gali, teardrop ke horseshoe shape ke kan. So dia dah start, mula-mula sikit je. Eddy turbulence, so mula-mula dia downstream, dia sikit je. And then dia jadi banyak, and then dia berputar kat situ. Sudahnya dia jadi terhakis habis. Attack was seasonal and unpredictable, could be simulated only with water containing with combination of dissolved carbonate. Kadang-kadang dalam material kamu tu dia ada benda lain, so dia erode, dia tarik sekali. Okay, often occur when corrosion is in liquid phase, so usually macam ni lah. This is erosion corrosion. Turbine lah, kamu tengok blade tu. dia dah kalau macam kita, gigi kita ni dah kena makan, ada cavities. Sama lah gigi, kamu tengok gigi blade ni dah ada kena makan. Yang ni dia cut elbow elbow. So sepatutnya elbow ni rata lah, nice je. Sekarang dia dah terhakis. Kecil-kecil je nampak ni. This is erosion. Sebab flow tu laju. Flow tu laju. Laju sangat. Maksud dia jalan tu laju, lama-lama dia hakis. This is cut of corrosion. Next is stress corrosion cracking. Dia crack. Influence of the tensile stress and corrosive environment. Dia crack. Kita panggil corrosion juga. Sometimes dia crack. Tengok case history ni dekat 1992, kamu belum lahir lagi kot. Dah lahir ke? 1992 belum. Okay, Boeing 747 crash in Amsterdam, killing 54 people due to engine separated from the wing. Okay, caused by breakage of the fuse pin. Fuse pin tu weak je, dia crack. Dia crack je. Fuse pin tu cabut, engine separate daripada wing. Tapi 54 people je mati. Saya tak tahu lah berapa orang dalam flight ni kan. Kalau Boeing 747, 200 people mungkin. 500 orang mati. Risk sebab tu dia kena selalu inspection. Kadang-kadang kita naik kapal terbang ni doa je lah. Sampai, tak sampai sudah. Kan nanti Irene takut dah nak naik kapal terbang. Tak ada option kan Irene kan? Balik kena naik kapal terbang kan Irene? Kan takut. Sudah takut nak naik kapal terbang. Kan janganlah kita
Kalau orang Muslim kita panggil tawakal lah maksud dia. Ada umur panjang boleh jumpa, tak ada umur panjang tu. Kadang-kadang tak boleh nak cakap juga kan, naik kereta bike elok-elok, naik kereta pula accident. Kan sebab benda macam ni, failure failure ni, contoh lah, failure ni kadang-kadang kita human mistake. Kita tak sedar, kita tak ambil action. Bila dah jadi hazard yang besar, dan baru kita menyesal. Recent case hazard yang besar terjadi masa itu. Yang dia nak lupuskan apa? Sekejap lupuskan terkebakaran, melupuskan diri sendiri, melupuskan mercun. Ada tak? Okay. This is berita harian. Okay, so tempat pelupusan mercun di Sentul terbakar, 3 cedera ringan. Nampak? Stor simpanan bunga api yang dirampas oleh ni, hazard ini hazard. Kenapa saya kata hazard? Ini gambar apa pula ni? Mangsa, oh ni mangsa. Dah seksi dah pula raya-raya ni. Okay, bila kamu nak buat proses melupuskan kena ada SOP. Nampak? Sebab bunga api ni dia bunga api je. Kalau kamu main bunga api, dia sekadar bunga api je lah kan. Pusing mercun, nampak macam dust lah apa benda kan. Tapi bila dalam amount yang banyak, dia jadi hazard. Dia boleh buat letupan. Pernah tengok tak berita dulu seorang bayi tersangkut dekat pokok sebab ayah dia simpan bunga api meletup. Ayah dia simpan bunga api kat rumah nak jual lah kan. Banyak mungkin meletup, baby tu terbang naik sangkut kat pokok. Bahaya, hazard So ini adalah dia tak ambil safety lah, saya rasa. Dia tak ambil safety consideration. So it's a failure. Ia membabitkan stor rampasan terbakar, 30% struktur bangunan dan 80% kawan terbuka, membabitkan 50 buah kenderaan. Macam mana you boleh lupus benda yang hazard macam ni dekat keadaan yang macam ni? Nampak? Kalau saya cakap lebih-lebih kan nanti kata saya viral pula kan? Kan saya kata tak cerdik, marah pula. Dia tak ikut SOP lah ni. You need, when buat lupus, kena ada SOP. Bila satu amount yang besar. Sebab dia rampas ni bukan amount yang kecil. Ini hazard ini hazard. Kadang-kadang kita nampak dia macam lah bunga api je kot. Bunga api dalam amount yang besar dia boleh bahaya. Okay, so bukan kita cakap pasal corrosion je, kita cakap pasal hazard. Stress corrosion ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar, tapi kita boleh tengok dengan mikroskop. Okay, so kamu tengok kat figure A ni nampak ada satu line-line je. Alah, dia macam wrinkle line dekat mata saya ni lah kan, dah tua so ada wrinkle line. Kan tepek. Bedak tak nampak dah. Tapi stress corrosion ni kamu kena test je. Okay, dia microstructure, intergranular. So means that alloy yang kamu mix tu, dia dah start cracking. Nak tengok intergranular punya figure ni, kamu tengok dekat tiang lampu. Pergi dekat tepi jalan tu, tiang lampu kat College Mawar ke Melati kan, tengok. Kamu nampak structure dia, intergranular tu, mixture tu. Kalau transgranular, dia bukan satu line je, dia dah merebak. Ni macam akar kayu dah ni kan, akar kayu dia dah start merebak. Dia dah merebak, dia tak nampak. Kamu tak nampak lah, kamu kena tengok dekat mikroskop. Tapi kalau kamu test, non-destructive, kamu boleh detect. Okay, so this is stress corrosion lah. Ni ada crack. Nampak tak dekat sini? Ni ada crack. Kat blade ni pun ada crack. Kamu jangan ingat dia crack biasa So kadang-kadang dia stress corrosion cracking. Dia dah start crack. So corrosion is occur due to the natural tendency. So galvanic series rank. So increase temperature, speed up the oxidation or reduction. So prevent method ada 5 cara untuk kita prevent. First, material selection. Material selection ni kita kena select lah material apa yang sesuai. 2, kita boleh alter the environment. Sebab environment ni bagi effect. So kita alter dia. Macam kita lah buat baju, dah salah material kan, nak pergi kenduri dekat tepi dalam hutan.
Cakap garden wedding itu kan, nak pergi. Lepas tu kita pakai baju sejuk. Tebal kan macam ni pakai baju raincoat lah tebal macam ni tak sesuai lah. So material salah. Macam ni kita nak prevent, tak boleh. Design consideration, kita tengok macam kita nak design dia. So kita coating, kita boleh coat juga. Kan macam kita design baju, sometimes baju tu songket, so dia macam gatal-gatal, so kita coat kat belakang, kita lining kan dia. Sama, material pun kita boleh coat dia. Kita coat dengan ceramik ke, dengan benda lain ke. Cathodic or anodic protection, kita boleh prevent dia. So alter kita tengoklah fresh water ke, sea water ke, kita nak apply dia kat mana. Kalau dekat fresh water ada brass, stainless steel. Kalau kat sea water kita kena guna titanium, molybdenum, nickel, chromium. Kalau atmospheric biasa boleh guna alloy. Okay, heat treatment for relief residual stress. Okay, saya tak minum kopi, saya mengantuk. Okay, mechanical properties kita kena tengoklah. Sometimes they aggressive. Okay, effect of temperature dia akan lagi increase the oxidation, weaken the material kalau higher temperature. So kita kena tengok properties dia sesuai tak. Sebab tu kadang-kadang kamu akan cakap, senang je soalan saya. Selalu student present design project. We would like to use a stainless steel 316. Lepas tu saya tanya satu je soalan. Your process condition is at 20 degrees Celsius, which is considered low. Do you think stainless steel can withstand the condition? Saya tanya soalan tu je. Dia kan cakap corrosive lah, so I choose to have stainless steel. Tapi boleh tengok operating condition dia 20 degrees Celsius. 20 degrees Celsius ni kira sejuk lah. Kan? Sebab kita pasang aircon pun 16 ke 20 kan, sejuk kan. So kita tanya 20 degrees Celsius, do you think that stainless steel can withstand the process condition? Tengok boleh jawab ke tak boleh jawab. Kalau dia kata yes, according to the reference, the stainless steel 316 can withstand up to -5 degrees Celsius. Therefore, it is suitable to use stainless steel. Bagus. Boleh jawab. Kalau dia jawab macam tu, ada reference, ada answer dia bagus. Tapi kalau dia kata, I'm not sure with that, I'll give half marks. Soalan saya simple je. Tapi kalau dia tak boleh yakinkan saya terus bagi half marks. Sebab apa? Sebab dia tak ada further reference. Bila kamu buat decision, kamu kan engineer. Kamu bukan, saya dah selalu cakap banyak kali, kamu bukan orang biasa-biasa, kamu engineer. Engineer ni, bila dia buat decision, dia mesti ada pro and cons and reasoning. Pro and cons dia buat decision, dia tahu this is pro, this is cons. So reason dia apa? Then only you can give good answer. That's how you going to deal with your superior. Bila your superior ask your decision, kita kan nak jadi engineer, kita kena buat keputusan. Kita tak boleh je dalam meeting, tak. So I'm not agree with this. This is the reason why I disagree. The material of this the alloy steel unable to withstand the condition. This process is a very acidic process where the pH is working, condition is working at blah 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 blah. So therefore, the most suitable material to be used is here. Even though the cost of the capital cost in order to build up this pressure vessel is quite high. However, in the future, for the maintenance of the process, it's much more lower. That's how you deal. You cannot answer your boss or superior cakap, oh tak boleh pakai ni, tak boleh. No, there must be a reason. Therefore, this is our cost and benefit analysis that I would like to present. Present your cost and benefit analysis. Cakap, at this condition, this is how many maintenance that we need to use. So this is the calculation. So this is the condition. So this is what. So then only you justify. So that's how engineer thinks. That's what I want you to think. You tak boleh macam, saya tak tahulah, tak pastilah. Oh, saya tak semak lagi. Tak. Apa yang saya belajar, bila masuk meeting, it's not about no. It's about possibility to be asked, what is the answer? Now and now.
now and then. Terus. Bukan cakap, oh sorry lah saya tak tahu. Boleh tak saya dapatkan balik esok? Oh saya tak dapatkan harga lagi. Tak. Bila kamu kerja kat industri, that is the situation. Bila dia kata, okay so Haiza, can you discuss, can you give your arguments? Kita kerja, bukan kita nak bergaduh dengan orang atau kita nak benci dengan orang, tak. Kita nak bagi facts. Itu engineer. Engineer hidup dengan fakta. Dia bukan Insta famous, bukan TikTokers, bukan yang buat kerja mengarut-mengarut tu. Kan, contohnya YouTubers kan, buat konten yang tak apa-apa, lepas tu orang duk kutuk-kutuk dapat banyak view, dapat duit banyak. Bukan. Engineer dia hidup dengan facts. So kamu kena ada facts. Macam mana nak ada facts? You need to have experience. How to gain experience? Sometimes by readings, watching YouTube. So that is experience that you should gain now lah, sekarang. Bukan nanti dah kerja kamu nampak sendirilah experience tu. Okay. Material fabrication should be selected based on the maintainability and fabrication ability. Sometimes material tu susah nak fabricate. Kamu nak buat kubah masjid tu tak datang seketul macam tu. Dia kena sambung, nak kena lenturkan dia, bentukkan dia. Lepas nak kena sambung dia part by part. Senang ke susah? Tengok. Sesuai tak? Kalau susah tak boleh nak fabricate, tak boleh. Pakai material lain. Macam kamu buat baju lah, jahit baju. Baju raya, kain tu keras berdenggong, kain jeans. Contoh, kamu nak buat baju raya kan, memang keras lah, tak sesuai. Fabrication ability tu tak ada. Baju raya selalunya kita pakai kain cotton ke, kain chiffon ke, kain georgette ke, sutra ke, batik ke. Senang nak fabricate. Nak pergi raya pun senang, tak panas. Kamu bayangkan kamu pakai baju raya daripada jeans. Baju Melayu jeans. Bukan pakai seluar jeans, pakai baju Melayu tu jeans. Punyalah nak lain daripada yang lain kan. Sampai kutubah tu, dah lencun dah basah. Panas. Orang pula ramai, masjid pula tak ada aircon. Tak sesuai. Sama. You need consider ease of modification and repair after operating. Kena fikir juga. Kamu dah pakai baju jeans tadi kan, pakai sari je baju jeans time raya. Pergi kelas takkan nak pakai baju jeans tu. Of course lah saya kutuk nanti kan. Tak sesuai. Takkan kita nak pakai baju sekali je. Takkan kita nak pakai baju kena kuah kacang dah tak boleh pakai dah. Kita pakai yang sesuai dengan keadaan. Kat Malaysia ni baju cotton lah sesuai sebab selesa, tak panas kan. Kadang-kadang kain-kain lain pun okey lah sesuai. Kalau macam spesies saya ni, pakai setengah hari dah tukar baju lain lah. Kan, pakai setengah hari baju kurung dah tukar baju lain lah. Sebab apa? Panas. Panas tak suka lah, susah nak jalan lah, apalah macam-macam lah. So material pun untuk fabricate equipment pun sama. Tengok sesuai ke tak sesuai. Availability of material dengan cost. Ni yang kita cakap lah. Kadang-kadang material tu tak ada. Tiba-tiba non-stop production nak run lah ni. So banyak benda yang kita kena fikir. Banyak benda yang kita kena consider. Banyak benda yang kita kena consider. Cost ni selalunya kalau kita cakap dekat business company selalunya dia nak cut cost. Kadang-kadang tiba-tiba macam kamu kata, oh saya nak guna gold lah untuk vessel saya. Kan, lepas tu orang tanya, kenapa nak guna gold, tak boleh guna yang lain ke? Oh no, gold is the best. Tapi bila tengok harga, triple price of alloy. Kamu kan acak-acak vessel tu nampak berkilat dari jauh kan? Kan, bukan lalu kilang kamu nampak vessel kamu berkilat kan? Okay, tak boleh. Kita cerita pasal cost ni, nanti kita tengok case tadi. Kalau kamu tengok satu case tadi, Ford Pinto Ford Pinto. Dia buat costing untuk replace dekat kereta dia kata lagi mahal. Tapi end up dia bayar insurans orang sebab orang mati bawa kereta dia lagi tinggi. Okay, environmental alteration decrease the velocity of corrosive fluids. Mungkin kadang-kadang velocity dia 10,000 kg per hour. Kita reduce to 5,000 kg per hour. Why? Kita tak nak corrosive fluid tu buat erosion. Laju tadi. Turbulent tadi. Kan? Turbulent flow, laju macam kita lah. Kalau kat tengah pantai tu tsunami lah. Tsunami is turbulent. Dia sapu habis.
Kan tsunami tu dia bukan sapu orang je, dengan rumah-rumah sekali dia sapu. So dia laju velocity. Kamu bayangkan orang yang hidup dekat laut hari-hari, dia punya risk macam mana? Risk yang dihadapi. Hidup kat laut ni maksud saya macam nelayan, orang kerja kapal. Tu dia hidup kat laut lah kan, 6 bulan kat laut. Kalau nelayan tu musim kuat tu yang hanyut, lost connection, risk So use lower temperature. Tapi lower than 0 degree Celsius is not suggested. Sebab kadang-kadang metal tu jadi brittle dekat lower temperature. Lower tu bawah kosong. Aircon kita pun tak sampai kosong kan. Aircon kita 16 je. Okay, remove oxygen pun boleh. Kalau dekat plant kadang-kadang dia guna air sungai tu untuk run turbine. Okay, steam turbine dia nak run. So dia demineralize. Kita nak minum, kalau air mineral tu kan kita minum kan, kita nak mineral tu, tapi kalau nak equipment dia demineralize dia sebab dia akan contaminate. Kamu nampak macam air mineral kan, kenapa air mineral ni mahal lah, kenapa air mineral ni murah lah kan. Evian tu mahal sangat lah benda kan. Kan, kenapa cap anda tu 50 sen je, sebab benda-benda kat dalam tu lah. Okay, reduce the concentration. So adding inhibitor. Sometimes kita boleh add inhibitor. Dia scavenge lah, dia scavenger. Dia macam dia makan ataupun dia cover benda lain. Okay, absorption type. So kita add inhibitor. So design consideration, kita weld rather than rivet. Rivet tadi macam kubah tadi lah. Kadang-kadang kita nak paku ke, kita nak sambung ke, kita nak welding dia. Make anode larger than cathode. Or using prevent the formation of galvanic cell using similar metal or alloy ataupun non-metallic gasket dan sebagainya to insulate the two dissimilar metal. Kan wire-wire kita, wire elektrik kita kan metal. Kadang-kadang kamu punya water heater tu pun piping dia copper untuk air panas. Dia tak pakai PVC, air panas tak boleh pakai PVC. So guna metal yang sesuai. Sebab tu orang pernah dengar tak orang curi kabel TMB sebab benda kat dalam tu mahal nilai dia. Copper, benda-benda macam tu kan, dia jual timbang. Dia boleh curi. Kadang-kadang satu lori, kita kamu nampak dia lori je, lori bawa wayar hitam gegelong tu. Tapi kadang-kadang nilaian dia juta. Yang dibawa dalam lori yang kamu kata lah slownya lori ni, lambatnya, tak boleh nak potong kan. Kadang-kadang yang dia bawa tu nilaiannya berjuta. Kadang-kadang lori yang bawa amount yang banyak ni kamu perasan tak dia ada highlight kat depan atau kat belakang yang akan ikut dia. So maksud dia lori tu bawa benda yang mahal lah kat dalam tu. Sebab tu kamu ni kalau tak jujur, kita kalau tak jujur bawa lori pun boleh menipu. Betul. Sebab tu hidup ni kena jujur. Bawa lori boleh, bawa van yang pergi tukar duit tu kan. Tukar duit yang masuk duit dekat mesin ATM tu, kita kerja bawa van tu. Kalau tak jujur boleh je buat macam-macam. Buat lari. Satu van tu kadang-kadang dia pergi 2-3 stesen. Stesen minyak je dia pergi, kan kat stesen minyak ada ATM kan. Untuk masukkan duit. Mungkin nilaian dia mungkin 700,000 hari tu dia bawa. Dia nak pergi 4 ke 5 stesen. Dia rancang dengan kawan dia. Rompakan bersenjata. Gitu. Dapat duit kat dia bagi siap-siap. Sebab tu kita nampak kadang-kadang kerja tu mudah. Risikonya ada. Tapi kalau kita tak jujur, tak payah cakap pasal tukar pipe dekat Kelantan tadi lah. Kalau kita tak jujur, susah. Sebab tu hidup ni, kerja kena betul-betul. Kerja. You jangan cakap you minta 7 bilion, you boleh settle masalah. Saya yakin dengan 7 bilion tu belum tentu boleh settle masalah. Air di Kelantan. Ni kalau ahli politik Kelantan dengar ni, tak pun untuk wakil Kelantan dengar ni marah kat saya ni. 30 tahun memerintah, masalah tak boleh settle. Berapa tahun lagi kamu nak bagi? Kan? Kadang-kadang saya marah sebab yang efek dia kita. Kamu lah. Anak-anak yang nak belajar.
yang patut dapat kemudahan tapi tak dapat kemudahan. Kamu bayangkan anak-anak kecil nak belajar, lalu sungai naik atas titi yang nak roboh. So kita sebagai pemimpin ni mana tempat kita? Apa yang kita buat? Itu dosa-dosa yang Tuhan akan tanya. Kan? Jadi pemimpin ni best lah, orang glamour selalu macam datang lagi. Tapi apa yang kita buat tu yang penting, yang Allah yang tanya. Sampai menidakkan hak orang lain itu satu dosa. Apa yang maksud saya menidakkan hak orang lain? Sepatutnya dia pergi sekolah tu adalah jalan yang elok kan, nak pergi sekolah tu tadi. Tapi kamu tak sedia kan, kamu isi tembolok kamu saja. Itu dosa. Kan, contoh kamu belajar ni, kamu dapat beasiswa kan. Dapat beasiswa. Tapi kamu belajar tak habis. Kamu guna beasiswa tu untuk benda lain. Dosa. Kenapa saya kata dosa? Sebab kamu dah menidakkan hak orang lain. Sebab kamu dapat, orang lain tak dapat, tapi kamu tak gunakan dengan cara yang betul. Itu dosa. Sebab tu kamu kena niat tu betul. Aku dapat ni, aku nak buat betul-betul, aku nak belajar betul-betul, aku nak dapat yang baik. Itu kena penting. So nasihat saya dah jadi benda lain lah kan. So design consideration ni pun sama. Kita nak avoid sharp bend piping sebab kita tak nak ada, bila kita ada bending, kita ada piping ni, sebenarnya dia effect fluid flow. Fluid flow. Sometimes lagi banyak bending, lagi banyak pressure reduce, lagi banyak pump kamu kena letak. Sebab tu dia ada piping design, piping engineer. Dia punya kerja tu piping engineer. Dia buat apa? Dia design pipe je. Design pipe sebab dalam plan kamu dia besar. Kalau rumah saya sebuah ni boleh letak satu equipment je kot. Kecil je rumah saya ni. Satu equipment je. Pipe dia panjang sana. Easy removal or replacement part. Sometimes part tu kena easy replace. Macam kita dah pakai ni kan, contoh alah susah lah nak pakai, macam kita pakai baju lah, alah susah lah nak pakai, apa tu? Design failure lah. Baju ni patut senang nak pakai. Kalau kamu design baju yang susah nak pakai, bukan baju lah tu. Okay, replacement sometimes kalau kita beli barang yang mahal tu, susah lah sikit nak replace kan, nak dapat. Contoh dia zip koyak macam baju jaket saya ni, zip koyak. Alah pakai je, tak payah replace sebab nak replace lagi mahal. Contoh, baik beli baru. Benda macam tu lah. Okay, complete drainage and easy washing. Coating, masih cakap lah. Metal untuk coating ni kita metal ceramic polymer. Gigi kita pun boleh coating. Kita cakap pasal biasa kan nak coating tadi tu. Gigi kita ni, kalau gigi tu dah macam rosak, kita boleh coat. Kita pasang crown kat dalam. Kita pasang crown. Kita ganti dia, nampak baru cantik. Sama. Kan, kalau kita muka tak cantik macam saya je, kelabu asap je ni, kita coat dengan bedak. Putih lah jadi saya. Tiba-tiba esok pergi kelas putih kan, Suaiza. Tengok tangan ni lah lain. Tangan ni punya lah gelap, muka putih kan, tak sesuai. Gitu. Okay. So coating, kalau kita pun boleh coating, material pun boleh coating, vessel pun boleh coat. Sometimes kita put lining kat dalam dia. Kita pakai carbon steel, tapi kita tahu proses kita ni hazardous. Acidic. Kita coat lining kat dalam dia. Mungkin 3mm dalam tu kita line dengan stainless steel, boleh. Kita panggil cladding. Cladding ni macam roti kamu makan dekat kopitiam tu kan, roti kapuh kan. Saya panggil roti kapuh. Kapuh roti. Maksudnya kita kadang-kadang kamu ambil sekeping, kamu lipat. Ni tak, dia kedap dua. So dia clad. Dia kapuh dua. So luar ni body dia carbon steel. Dekat dalam ni lining stainless steel. Macam kita pakai mask celup tu lah, Pandora tadi tu. Dalam dia silver, luar dia coat mask. Dia celup mask. Tu coating lah. Okay, tapi coating ni kena ingat lah, coating ni tak boleh reaktif dekat environment tu. Dia tak terlibat, dia macam inert. Dia tak boleh nak terlibat. Tiba-tiba dia coating, termasuk pula dalam proses kan, tak boleh. Okay, so metallic coating, organic, ni catalytic protection ni kita ada dua. Either sacrificial anode atau impressed current. Impressed current ni kita masuk current lah. Sacrificial anode ni kita sacrifice dia. Macam kita lah kan.
selalu berkorban untuk ahli keluarga, tukang beli ais, tukang kemas rumah, tukang pasang langsir, tukang tukar kapet, tukang vacuum, tukang basuh tandas. Kita lah sacrifice, sama juga. Kita ada anode untuk sacrifice. Kita letak satu benda lain untuk sacrifice, untuk dia sacrifice supaya dia oxidize atau redox. Okay, anode corrode. So dia sacrifice lah, itu sacrificial. Okay, so high anode efficiency. So impress sekarang ni kita ni lah selalunya. So dua-dua ni cathodic ni, okay, so kita tengok dia anodic and cathodic. So kita put protection lah. Okay, so kita tengok advantage of cathodic, use for all metal. Kalau anodic, kita use in aggressive environment. Corrosion rate can be reduced to 0. Apply current is direct measure of corrosion. So operating condition can be easily controlled and operation is low cost. Limit dia, cathodic ni tak boleh guna untuk agresif. Agresif ni maksud dia rapid lah, maksud dia high temperature, high pressure, acidic. Only applicable to active passive metal and installation for anodic ni high cost. Cathodic or anodic. So nanti kamu baca lah dia punya advantage, disadvantage of anodic ni macam mana. Kan kita ada cathode, okay, current flow. So anodic ni apa yang sesuai. Okay, itu saja untuk corrosion. Saya minta kamu buat nota pendek hari tu, satu muka surat untuk corrosion. So nanti kita akan tengok nota pendek tersebut pada hari Khamis. Kamu dah siap ke tak? Yang group work tu kan saya suruh buat. Kenapa saya suruh buat? Saya tak ambil markah saya tak ambil markah untuk tugasan ini, tapi saya suruh buat supaya nanti kalau exam kamu boleh refer satu muka surat je. Slide ni tadi 77 slide. Itu pun ada yang saya hide kan. 77 slide ni terlalu panjang untuk kamu tengok kalau exam. Maksud saya kalau exam tu panjang lah kan. Nak tengok mana sempat kan. Kalau exam kan banyak paper kan. Exam ni ada 4 ke 5 paper kan. 4 seat. Lepas tu nak pergi LI lagi. So kamu tak sempat nak tengok. Kenapa saya suruh buat? Corrosion ni soalan favourite dalam exam. Kadang-kadang dia bagi senario, dia suruh kamu explain. Okay, so soalan favourite, so saya nak kamu simplifiedkan dia supaya kamu boleh tengok dia dalam satu muka surat je. Esok nak exam kan, baru hari ni baru baca buku, betul tak? So kalau kamu simplifiedkan dia, kamu boleh tengok dia dalam satu muka surat, so senang. Oh okay, oh okay, oh okay, so cepat. Cepat sikit kamu nak study. So that is the simplest method lah. Saya selalu buat macam tu. Saya tak tahu kamu cara macam mana, tapi that is my way. I'll make it dalam satu, setiap contohnya dulu saya ambil environmental engineering. Buku kalau lebih pink kecil je. Tebal buku tu. Lecturer saya selalu pesan yang dah masuk test tak masuk exam. So kita boleh exclude dah sebab dia banyak membaca. Banyak file. So kita exclude dah, so kita buat nota yang tak masuk test tu tadi. So kita buat nota dalam satu muka surat ni. So bila surat exam tu saya akan tengok je. Sebab saya memory image. Memory saya image. Saya hafal tu, saya hafal image. So saya tengok je, saya tengok apa yang saya tulis, image So that's how I memorize. Saya tak tahu kamu memorize macam mana. Kan, sebab tu kalau kita hafal Quran, kita memorize huruf dengan baris dia, image setengah orang dia hafal, saya tak tahu, saya hafal, saya tengok benda tu lah. So saya boleh ingat, that is the easiest way. Sebab tu saya minta kamu buat. Saya tak tahu soalan exam ni dia ada banyak set lah kan, tapi dia antara soalan favourite. Mungkin ada set ni tak masuk langsung corrosion, mungkin set ni masuk corrosion. So sebab tu saya suruh kamu prepare. So at least when you prepare that simple notes, everything on the same page. So kamu nampak apa yang ada, senang. Kamu tak kalut lah nak tengok 70 slide tu kan. Kat mana ni, kat mana ni. Kita reduce time. Reduce time nak exam kan. Exam kan nak cepat.
2 jam saja nak jawab semua soalan. So that's how we study lah. So saya minta kamu buat untuk saya tengok hari Khamis nanti kita face to face insyaAllah. Face to face class. So saya nak tengok lah kamu punya nota on corrosion tu tadi. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Nak tulis tablet ke, tapi group bukan seorang satu. Satu group tu 4 orang ke 5 orang ke, kalau yang malas sikit 5 orang, kalau yang rajin sikit 4 orang kan. Okay, so tak kisah kamu nak tulis kat tablet ke apa, kamu print, tunjuk kat saya. Ataupun kamu nak tulis tangan ke, buat mind map ke apa, tunjuk kat saya. Hari Khamis saya nak tengok lah. Hari Khamis kita ada face to face Hari Khamis kita ada face to face class. Saya nak tengok lah kamu punya hasil kerja tu. Kan asyik buat rendang, memasak, memotong, melemang je kan. Tak ada buat kerja tulis ni. So dah beku dah otak kamu. Kan macam frozen rendang. Kan so kita bagi panas sikit balik. So nak unfrozen kamu punya mind ni, kamu kena gerak sikit lah. Kan buat exercise. Ke mood raya? So mood masih bukan hari raya dah? Dah habis. Mood belajar balik lah. Sebab nanti kamu ada cuti next week, Isnin cuti tau. Wesak. Kita ada banyak cuti ni. Saya dah mark dalam kalender saya. Saya dah mark kita ada cuti and bulan 6 kita ada cuti Agong birthday. Before after your gawai. So gawai you sampai hari Isnin cuti. Isnin start. Kalau kamu balik kampung Irene, hari Sabtu boleh balik. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Sebab Isnin tu cuti Agong birthday. So lama tu kamu nak balik kampung boleh, nak pergi bertunang ke, pergi kenduri kahwin ke boleh. So kita ada banyak cuti. Kan sampailah Hari Raya Haji. Hari Raya Haji is our last week of classes. Cuti juga. 1 hari je tapi Monday. Lepas tu start study week lah untuk exam. So hopefully you have another 1 year to go kan, and then you go for LI kan. LI after exam tu, and then habis belajar dah boleh kerja. Okay, so dah boleh kerja nanti dah dapat duit banyak lah, boleh datang belanja saya dekat UiTM kan. Datang belanja lecture dah kan, takkan tak nak belanja kan. Okay. Boleh doktor. Boleh. Okay, saya tunggu Alif. Kamu belanja saya Gloria Jean kat di dataran Cendekia pun okey lah. Roti boy pun boleh lah kan. Okay. Mahal lah doktor. Mahal? Alah dah kerja kan banyak duit. Bukan mahal doktor, no hal. Okay, saya ingat kan kamu kata mahal. Sebab dah kerja, saya tengok TikTok ke apa baru hari ni, dia kata dia jobless 8 bulan, and masa di hari raya itu dia bagi surat penerimaan kerja dekat parents dia, surat tawaran kerja. So happy dia kata dia susahkan mak ayah dia sebab 8 bulan dia jobless. So itu perasaan yang kamu akan lalui nanti bila kamu graduate. So yang penting jangan mudah putus asa. Itu nasihat saya. Saya jobless juga 7 bulan, 7 tahun, lama sangat. 7 bulan saya jobless. Dari saya graduate bulan Mei, bulan 2 tahun berikutnya. Masa combo tu kita isi borang kan, ada borang yang ditanya-tanya tu kan. Tulislah tidak bekerja. Sampai bulan 2 tahun berikutnya baru saya pergi overseas. So nampak tak 7 bulan jobless, tak ada duit, tak ada gaji, tak ada duit lah yang penting kan, sebab top up pun mak bayar. Dulu kan masih pakai kredit kan, hotlink kredit tu. Top up pun mak bayar, so malu lah kan tak kerja. So itu perasaan yang kamu akan lalui nanti. So yang penting usaha. Kita akan melalui, bila saya tengok yang lelaki tu post TikTok, saya tersenyum. Bukan saya tersenyum saya mengejek dia, tidak.
Sebab saya rasa itu pengalaman yang saya dah rasa. Semua orang pun rasa pengalaman yang sama. Sebab rezeki kita kan tak sama. Ada orang cepat dapat kerja, ada orang lambat. Tapi yang penting kita sentiasa usaha. Jangan mudah putus asa. Itu tips dia. Dia jobless, dia kata 8 bulan tak kerja. So dia malu. Semualah, saya pun malu kan macam tu kan. Kan malu sebab apa? Sebab kita rasa macam kita dah membebankan mak kita. Sekarang pun membebankan juga kan. Tak ke Akasha? Tak. Sekarang pun membebankan, tapi sebab kamu belajar so mak kamu consider lagi lah kan. Tapi nanti dah habis belajar, so it's time for you to pay back. It's a payback period. Mak kamu dah invest dekat kamu dari umur kamu 1 hari sampai umur kamu 24 bulan, 24 tahun. So dia dah invest 24 tahun kat kamu. So after 24 tahun tu is a payback period. Payback period tu kamu kena balaslah jasa dia. Kadang-kadang balas jasa ni is not money lah. Saya tengok recently orang banyak tabu-tabu duit kata nak balas jasa mak lah. No, for me is no. Bukan mungkin sebab saya tak ada duit kot kan. No. You become a good one. Jadi anak yang soleh itu adalah jasa pada mak kamu. Sebab bila mak kamu tak ada tu dia meninggalkan beberapa perkara. 1, anak yang soleh. 1, amal dia. Yang ketiga, sedekah dia. So dia meninggalkan kamu, itu anak yang soleh, itu adalah jariah dia. So walaupun kamu tak banyak duit, contoh kamu anak yang soleh. Soleh ni maksud dia baik lah. Baik, solat, buat benda yang baik, tak buat benda yang jahat. So dia dah jariah untuk dia sebenarnya. So you don't have to be rich. Saya bukan tak nak kasi kamu jadi kaya. So saya nampak orang kaya ni banyak orang gila. Dan saya tak nak kamu jadi gila macam tu. Kan gila buat konten mengarut lah. Dan macam cacing kepanasan lah kan. Kan tak nak. I don't want you to do that. Okay. So benda yang 3 ni mak kamu tinggal. Kamu salah seorang dia. Atau tu. So cukuplah kamu buat jariah. Buat jadi baik. Jadi baik ni dah jariah untuk dia. Tak perlulah jadi jutawan YouTube ke, tak perlu. Tapi kalau kamu ada, maafkan saya kalau saya bukan menghina kerja kamu kalau kamu memang YouTuber yang glamour kan. Saya tak tahu, saya tak kenal. Okay, maafkan saya tapi saya nak kamu jadi bijak lah. Jangan buat benda yang mengarut. Saya consider benda tu mengarut lah kan. Okay, so tak ada apa-apa nak tanya, saya nak ambil kedatangan dulu. Tak ada apa-apa nak tanya, cepat je. Adam mana Adam? Tak main pun Adam. Adam ada? Tak main? Adam. Alif? Ada. Ada. Akin? Ada. Azrai? Ya. Okay. Irfan? Irfan ada? Irfan Furqan? Tak ada? Tengah melemang lagi ke apa Irfan ni? Ada. Irfan, hang buat apa? Hang buka je tak. Ada doktor. Kantor Irfan. Tengah buat apa Irfan? Ingatkan tengah buat rendang lagi. Syahir. Ada. Korang ni mulut macam berat je nak cakap tengah makan lemang ke apa ni? Aduh. Slow je kan? Nik. Ada. Nik duduk Kelantan lagi ke? Ada kat college. Nik jangan marah ya. Okay, Iqmal? Ada. Okay, Iqmal ada. Akilah? Ada. Akmal? Ada. Akmal awak 2 kali hang tak main kelas Akmal? Bila last week Sebelum raya dengan seminggu sebelum tu? Sebelum raya saya masuk tapi last tu dia macam connection saya terkeluar. Okay. Yang face to face tu awak tak main? Tak sihat? Face to face. Yang tu saya gastrik. Oh gastrik gitu. Masa tak puasa tu. Kata tak apa sekali puasa. Gastrik. Okay. Syairah?
Tika Syairah. Tika Syairah. Saya ada. Ada. Fazwin? Ada doktor. Ada. Okay. Nadira? Ada. So ada. Zawin? Ada. Rustam? Tak ada Rustam, ada saya nampak. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Ada Rustam? Ada. Kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar kan. Nasib lain tak clear lah tu. Okay, so ada apa-apa nak tanya? Hari Khamis bawa nota correction, saya nak tengok. Kalau tak saya piat tangan tu. Kejap lagi nak keluar pergi beli makan. Apa Sabir? Ya, baik doktor. Baik. Sekarang nak jawab pun takut kan, takut kena marah. Saya tak marah orang. Saya jerit je. Kan, macam mak-mak kamu lah jerit. Kan, angkat kain macam tu je lah kan. Okay, so kita jumpa hari Khamis insyaAllah. So kita tutup majlis kita dengan surah Wa'az dan tasbih kafarah. So kamu akan bercuti lagi lama kan nanti lepas ni gawai kan. So keep calm banyak kerja nanti. So jangan kalut lah, cuti banyak, jangan stress. Jangan stress. Slow je study ni kan, settle kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, see you next Thursday insyaAllah. Bye. Thank you doktor. Thank you doktor. Okay. Ya doktor. Thank you doktor. Bye.